My boys won't hesitate to run up on your boy. 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 등장은 짠짠짠 띠자 빵빵빵. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafizam bin Buhari. Saya memegang kad matrik DSI 2020247344. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Natasha Sofiani binti Alfin, memegang nama matrik DSI 20202557. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Arif bin Nur Izham Shah, pemegang kad matrik DSI 20202554. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Yunus dengan memegang kad matrik DSI 2020255605. Assalamualaikum, nama saya Nur Izzati Natasha binti Ramli, memegang nombor kad matrik DSI 20202557. Sejarah ringkas Mahkamah Rendah Syariah di Malaysia. Pada kurun 15, Islam telah bertapak di Melaka. Undang-undang Islam mula digunakan apabila pembesar dan raja-raja memeluk agama Islam. Risalah Hukum Kanon, Undang-Undang Melaka dan Undang-Undang Pahang adalah undang-undang Islam yang telah wujud ketika itu. Sebelum kedatangan British, undang-undang Islam adalah undang-undang negara di Malaysia. Mazhab yang diikuti ialah mazhab Syafi'i, kata Hakim Edmund J.C., Syekh Abdul Latif dan lain-lain. Undang-undang Islam bukanlah undang-undang asing, tetapi undang-undang tempatan dan juga undang-undang negara. Kejatuhan Melaka pada 1511, Portugis dan kemudiannya Belanda telah menjajah Melaka. Walau bagaimanapun, kedudukan dan pelaksanaan undang-undang Islam tidak terjejas. Mulai 1786, Pulau Pinang dan Kedah menjadi titik mula usaha pengenepian undang-undang Islam. Mereka menganggap Pulau Pinang ketika itu tidak mempunyai sebarang sistem perundangan, iaitu undang-undang, dan mendakwa undang-undang Islam yang diamalkan adalah zalim. Dakwaan mereka palsu kerana ketika itu Tanah Melayu telah mempunyai undang-undang Islam yang bertulis. Sultan adalah sebagai ketua agama yang mempunyai bidang kuasa perkara-perkara berkaitan dengan hal-hal agama Islam. Keadaan ini diamalkan sejak sebelum merdeka lagi. Sultan bagi setiap negeri dilantik sebagai ketua agama yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran agama Islam. Bagi negeri yang tidak mempunyai institusi beraja seperti Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, Wilayah dan Sabah, ketua agama yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran agama Islam ialah Yang di-Pertuan Agong. Sebelum dinamakan Mahkamah Syariah, ia dinamakan sebagai Mahkamah Kadi bagi menjalankan peraturan dan peruntukan undang-undang pentadbiran agama Islam bagi setiap negeri di Malaysia. Setiap negeri ditubuhkan sebuah jabatan agama Islam untuk mentadbir perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang di bawah peruntukan pentadbiran agama Islam. Mahkamah Syariah adalah satu badan penting yang berada di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam pada setiap negeri. Mahkamah Syariah juga ditubuhkan di setiap daerah bagi kebanyakan negeri untuk memudahkan lagi menjalankan pentadbiran agama Islam. Ketua bagi setiap daerah berkenaan dilantik seorang kadi daerah. Hierarki dan komposisi Mahkamah Rendah Syariah dalam Mahkamah Syariah. Hierarki Mahkamah Rendah dalam Mahkamah Syariah adalah dalam kedudukan paling bawah yang membincangkan kes seperti kes-kes diperuntukkan oleh Enakmen Negeri. Sebagai contoh, Enakmen 9 tahun 1995, Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. Enakmen ini boleh dinamakan Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan melalui pemberitahuan dalam warta.
Enakmen ini hendaklah terpakai hanya bagi orang-orang Islam sahaja. Antara kesalahan yang dibicarakan adalah seperti kesalahan berhubung dengan akidah seperti pemujaan salah, mendakwa bukan orang Islam untuk mengelakkan tindakan, takfir, doktrin palsu, dakwaan palsu, kesalahan berhubung dengan kesucian agama Islam dan institusinya seperti mempersendakan dan lain ayat Al-Quran dan hadis, menghina atau menyebabkan dipandang hina dan lain-lain agama Islam, memusnahkan atau mencemarkan tempat beribadat, menghina pihak berkuasa agama, pendapat yang bertentangan dengan fatwa, mengajar tanpa tauliah, mengingkari perintah mahkamah, penerbitan agama yang bertentangan dengan hukum syarak, berjudi, minuman yang memabukkan, tidak menghormati Ramadan, tidak menunaikan sembahyang Jumaat, tidak membayar zakat atau fitrah. Kesalahan yang berhubungan dengan kesusilaan, perbuatan sumbang mahram, pelacuran, muncikari, persetubuhan luar nikah, perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah, hubungan jenis antara orang yang sama jantina, persetubuhan bertentangan dengan hukum tabi'i, khalwat lelaki beragak seperti perempuan, perbuatan tidak sopan di tempat awam. Kesalahan pelbagai, memujuklah diri perempuan bersuami, menghalang pasangan yang sudah menikah daripada hidup sebagai suami isteri, menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan, menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam, qazaf, pungutan zakat atau fitrah tanpa diberi kuasa, penyalahgunaan tanda halal, kecualian am, perbuatan hakim apabila bertindak secara kehakiman, perbuatan yang dilakukan menurut penghakiman atau perintah mahkamah, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai justifikasi di sisi undang-undang, ketidaksengajaan dalam melakukan perbuatan yang sah di sisi undang-undang, perbuatan kanak-kanak yang belum baligh, perbuatan seseorang yang tidak sempurna akal, perbuatan orang yang terpaksa oleh sebab ugutan, penyubahatan dan percubaan. Penyubahatan sesuatu perkara, penyubahat, menyubahati dalam negeri Selangor, kesalahan di luar negeri Selangor. Hukuman bagi penyubahat, tanggungan penyubahat jika perbuatan yang berlainan dilakukan. Penyubahat bertanggungan bagi kesalahan yang disubahati dan kesalahan tambahan yang dilakukan. Perkara-perkara am, penempatan pusat pemilihan atau rumah diluluskan, kuasa mahkamah untuk mengkomitkan orang yang disabitkan ke pusat pemilihan atau rumah diluluskan, pemansuhan dan kecualian. Selain membicarakan kes-kes yang diperuntukkan oleh enakmen negeri, Mahkamah Rendah dalam Mahkamah Syariah juga mendengar dan memutuskan kes-kes tersebut, menyediakan kertas-kertas keputusan dan laporan mahkamah serta membicarakan kes-kes tersebut di peringkat daerah. Bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah. Mahkamah Rendah Syariah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan kes-kes mula dibicara sahaja. Menurut peruntukan di bawah Seksyen 47(1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam 1993 yang memperuntukkan bahawa sesuatu Mahkamah Rendah Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa di seluruh wilayah-wilayah persekutuan dan hendaklah diketuai oleh seseorang hakim Mahkamah Rendah Syariah. Bidang kuasa jenayah. Dalam bidang kuasa jenayah membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seorang orang Islam di bawah enakmen jenayah syariah atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam yang baginya hukuman maksimum yang diperuntukkan oleh enakmen ataupun mana-mana undang-undang bertulis itu tidak melebihi RM3,000 atau pemenjaraan selama tempoh 2 tahun atau kedua-duanya sekali, dan juga boleh mengenakan mana-mana hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu. Yang seterusnya adalah bidang kuasa mal. Dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding yang Mahkamah Tinggi Syariah diberi kuasa, iaitu untuk mendengar dan memutuskannya. Jika amaun ataupun nilai hal perkara yang dipertikaikan itu tidak melebihi RM100,000
ataupun tidak dapat dianggarkan dengan wang, iaitu tidak termasuk tuntutan hadanah atau harta sepencarian. Sekarang saya akan kongsikan sedikit contoh kes, iaitu penceraian. Kurang seminggu sebelum sempat menyambut ulang tahun pertama perkahwinan, pasangan muda Nur Fazira Saad, 13 dan Muhammad Fahmi alias 20 disahkan bercerai dengan talak 3 pada 11 November lalu di Mahkamah Syariah Kulit. Nur Fazira berusia 12 tahun ketika dinikahkan dengan pasangannya iaitu Muhammad Fahmi yang ketika itu berusia 20 tahun. Memetik laporan Harian Metro, bapa Nur Fazira, Saad Mustafa, berumur 43 tahun berkata, beliau menerima kenyataan berkenaan walaupun pahit dan menganggap bukan jodoh anaknya untuk kekal di alam perkahwinan. Saad turut memberitahu bahawa dia tidak mengetahui punca sebenar keretakan rumah tangga anaknya itu, kerana Nur Fazira tidak banyak bercakap mengenai nasib yang menimpa dirinya. Buat masa ini, Nur Fazira tinggal bersama bapa saudaranya di Padang Serai supaya jiwanya kembali tenang. Harian Metro turut melaporkan kegagalan untuk menghubungi keluarga Muhammad Fahmi untuk mendapatkan maklum balas. Nur Fazira mendirikan rumah tangga dengan pasangannya pada usia 12 tahun selepas mendapat perintah mahkamah mengikut Seksyen 18-1 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah 2008. Majlis pernikahan pasangan itu dilangsungkan di Masjid Kampung Padang Cina dengan mas kahwin sebanyak RM1,500 dengan wang hantaran RM4,552 pada 17 November 2012. Selepas mendapat perintah kebenaran untuk bernikah di bawah umur daripada Mahkamah Rendah Syariah Kulit pada 7 November 2012. Berdasarkan statistik Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM, terdapat kira-kira 1,165 permohonan untuk berkahwin pada 2012 dan Mahkamah Syariah telah meluluskan 1,022 daripada permohonan tersebut. Ia merupakan peningkatan berbanding rekod 2011 iaitu kira-kira 900 perkahwinan. Sehingga Mei tahun ini, JKSM menerima 600 permohonan perkahwinan di mana 446 telah diluluskan. Di Malaysia, Undang-Undang Umur Minimum Perkahwinan adalah 18 tahun. Tetapi, 16 tahun untuk anak gadis Muslim dan mereka yang berusia di bawah 16 tahun boleh berkahwin dengan keizinan Mahkamah Syariah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang proses pembicaraan di Mahkamah Rendah Syariah. Prosedur berikut diikuti oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah dalam perbicaraan. Yang pertama, baca pertuduhan kepada orang yang dituduh. Yang kedua, pastikan orang yang dituduh itu faham dengan tuduhan yang dikenakan ke atasnya. Yang ketiga, jika orang yang dituduh tidak faham dengan pertuduhan, perlu dibacakan sekali lagi sehingga faham. Yang keempat, orang yang dituduh diminta pengakuan sama ada mengaku bersalah atau minta dibicarakan. Jika mengaku salah, hendaklah secara sukarela dan faham akibat pengakuan salah. Yang kelima, pendakwa syar'i diminta membentangkan fakta kes yang berkaitan. Dan yang terakhir sekali lagi pengakuan orang yang dituduh terhadap fakta kes yang dibentangkan. Seterusnya, jika pihak-pihak atau orang yang dituduh bersetuju, maka ia akan melalui prosedur-prosedur tertentu. Yang pertama, orang yang dituduh disabitkan dengan pertuduhan yang dikenakan. Yang kedua, orang yang dituduh diberikan peluang untuk merayu agar diringankan hukuman yang dikenakan. Yang ketiga, pendakwa syar'i diberi peluang berhujah balas di atas rayuan orang yang dituduh. Yang keempat, hakim menjatuhkan hukuman. Manakala, jika pihak-pihak atau orang yang dituduh tidak bersetuju atau tidak mengaku salah, maka hakim akan memerintahkan kes untuk dibicarakan. Yang pertama, dengan pemeriksaan utama pendakwa syar'i. Yang kedua, dengan pemeriksaan balas saksi-saksi pendakwa syar'i sekiranya ada. Yang ketiga, dengan pemeriksaan semula saksi-saksi pendakwa syar'i sekiranya ada. Yang keempat, hakim perintahkan orang yang dituduh mengemukakan hujah pengulangan dan kemudian diikuti dengan hujah pendakwa syar'i.
Yang kelima, jika kes tidak mencapai prima facie, orang yang dituduh tidak perlu dipanggil membela diri dan dia akan dibebaskan. Prima facie ialah keterangan yang meyakinkan mahkamah bahawa keterangan yang dikemukakan adalah mencukupi untuk memastikan wujudnya elemen utama dalam pertuduhan kes jenayah. Beban untuk mengemukakan keterangan prima facie ini adalah terletak kepada pihak pengadu atau pihak pendakwa. Dan yang terakhir sekali, jika kes mencapai tahap prima facie, orang yang dituduh diperintah membela diri dengan 3 cara, iaitu memberi keterangan bersumpah, memberi keterangan tidak bersumpah dan berdiam diri. Sekiranya orang yang dituduh membela diri dengan cara memberi keterangan bersumpah, maka orang yang dituduh boleh disoal balas oleh pendakwa syar'i jika ada, dan orang yang dituduh berhak memberi keterangan semula jika ada. Seterusnya, sekiranya orang yang dituduh memilih keterangan tidak bersumpah, maka tiada proses keterangan soal balas dan soal semula. Dan yang terakhir, sekiranya orang yang dituduh memilih untuk berdiam diri, maka hakim terus perintah saksi-saksi orang yang dituduh memberi keterangan jika ada, disoal balas oleh pendakwa syar'i jika ada, dan disoal semula oleh orang yang dituduh jika ada. Setelah selesai sesi orang yang dituduh memberi keterangan, hakim perintah pendakwa syar'i mengemukakan hujah terakhir dan diikuti hujah orang yang dituduh. Kemudian, hakim memberi keputusan sama ada orang yang dituduh bersalah ataupun tidak. Jika orang yang dituduh tidak bersalah, dia akan dibebaskan dan dilepaskan. Tetapi, sekiranya orang yang dituduh bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman, dan mana-mana pihak yang tidak bersetuju, maka dia boleh membuat rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah dalam tempoh 14 hari. Akhir sekali, secara kesimpulannya, Mahkamah Rendah Syariah ini bukan saja membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seorang Islam itu di bawah elemen jenayah syariah saja. Contohnya apa? Contohnya merompak, berjudi, meminum arak, berkhalwat, tidak menghadiri solat Jumaat bagi kaum lelaki, tidak mengeluarkan zakat, menuduh orang berzina, khazaf dan sebagainya lah. Akan tetapi ia juga mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding yang Mahkamah Tinggi Syariah telah pun diberi kuasa untuk membacakannya. Contohnya daripada segi perkahwinan, iaitu kita kategorikan kepada 3 pecahan: sebelum perkahwinan, semasa perkahwinan dan pembubaran perkahwinan. Contohnya kalau sebelum perkahwinan, ia merangkumi seperti putus tunang, permohonan kebenaran untuk berkahwin, permohonan untuk berpoligami. Jika semasa perkahwinan, ia juga boleh dikategorikan sebagai permohonan pengesahan perkahwinan, permohonan membatalkan perkahwinan yang tidak sah, permohonan untuk memberi nafkah diri ataupun nafkah anak, juga mensabitkan isteri nusyuz, dan juga permohonan sang isteri untuk kembali kepada suaminya dan juga lain-lain. Okey, yang ketiga tadi ialah pembubaran perkahwinan. Seperti kita tahu, dalam talak, dalam fasakh, ta'liq ataupun perceraian disebabkan pemerintahan, juga boleh disebabkan murtad. Bila murtad kena berpisah. Ada juga disebabkan anggapan kematian. Oleh itu, amat-amat pentinglah Mahkamah Rendah Syariah ini untuk apa? Untuk mengekalkan perundangan Islam yang diperuntukkan olehnya kepada mahkamah bagi menjamin setiap Muslim agar patuh dan tidak melanggar syariat Allah Subhanahu Taala berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ia juga menjalankan pentadbiran agama Islam dan Sunnah bagi menjamin kesejahteraan orang Islam. Bukan itu saja, ia juga melahirkan keluarga Islam yang berpegang teguh, dan pada masa yang sama ia juga mengawasi mereka supaya menjalani kehidupan mengikut syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala. Dan akhir sekali, Mahkamah Rendah Syariah ini juga amat penting sebab apa? Ia menyelamatkan umat Islam daripada perpecahan, khususnya perpecahan daripada segi keruntuhan rumah tangga.